Nah. So, hai korang, Assalamualaikum. I kembali lagi. Rasanya nak dekat 2 bulan juga tak buat video. Sebabnya korang pun tahu kan, baru lepas bersalin and baru je habis pantang. So, baru ada masa buat video ni pun agak lama jugalah. Struggle juga sebab ada anak ni. Kena tidurkan anak dulu. Anak ada kat sini, depan air ni. Bilik ni pun tak habis kemas lagi. Nampak? Tak tahu nak buat kat mana. Buat je dah dekat ruang ni kan. So, baru ada masa untuk buat video. Untuk video kali ni, I nak share pengalaman ataupun journey untuk I bersalin kan. So, korang kena tengok sampai habis. Hai guys. Hai. So, kita orang nak share lah pengalaman bersalin kan. Baby berat 1.95 kilo. 1.95 kilo. Ada GBA. Waktu mula-mula, okay macam ni. Masa tu kita orang check up masa biasa. Okay, semula-semula. So, I nak bagi tahu, I dengan husband check up macam biasa je. Dekat hospital kerja I, KK, klinik KK biasa. Tiap minggu lah check kan. 2 minggu sekali. Okay, 2 minggu sekali. So, masa tu dah 7 bulan, nak masuk 8 bulan. Okay, bila nak masuk 8 bulan, doktor ada sahkan baby macam mengecil. Bukan mengecil, saiz baby tak ikut dia punya minggu. Contohlah baby waktu tu 34 minggu tapi dia punya saiz badan dia masih 30 minggu. Okay. So, masa tu doktor, I ada jumpa dengan doktor pakar. So, pergilah jumpa doktor pakar ni macam biasa. Datang petang waktu tu. Okay, datang petang, check scan macam biasa apa semua. Lepas tu doktor kata, okay, memang nampak baby awak kecil. Kecil daripada saiz. Kecil daripada saiz. Sebabnya baby dah 7 bulan masa tu. So, doktor kata, masa tu doktor ada cakap lah, okay, baby kecil ni faktor dia kencing manis, darah tinggi, penyakit kronik. Tapi I tak ada semua tu. HbA yang cantik dan juga tak ada pun kencing manis. Pernah minum gula sekali je sebab berat naik mendadak, tapi tak ada pun sekat kencing manis. Okay. Lepas tu scan. So, doktor cakap lah, doktor kata, okay, baby awak ni mengecil kan, kecil tak ikut saiz. Jadi ni kita terpaksa beranakkan awal, iaitu dengan scissor. Ada dia suruh beranak awal. Beranak awal scissor sebab dia cakap saiz baby tu kecil. So, macam baby tak boleh nak duduk nak dalam normal. Dia tak boleh duduk lama, takut lemas. Ada beberapa faktor yang. Lepas tu dia kata tak boleh nak bersalin normal sebab lemas. Lepas tu baby dalam kecil macam kita tak nak dia lemas yang boleh mengakibatkan meninggal macam tu. So, kena scissor sebabnya nak selamatkan baby tu. Tapi doktor kata tunggu seminggu ke seminggu. So, doktor bagi peluang dari minggu ke minggu. So, lepas pada tu husband I ni, dia lah pergi cari air kelapa, dia pergi beli carrot, beli apple, berlima. Susah tak susah cari air kelapa tu. Saya terpaksa pergi dekat kuku hitam. Pakcik tu, kuku dia warna hitam. Kuku dia hitam. Saya rasa dia kerja mekanik. Sebab hitam sangat. Jual kelapa. Tapi time tu kelapa tak ada. Saya teringin nak kelapa time tu. Tapi disebabkan kuku dia hitam, saya cakap tak apalah, beli untuk air je lah. Dan kita tak bagi tahu kuku dia hitam. Nampak? Tapi tak ada lah. Tapi kita sayang bini, terpaksa lah. Ada benda yang kita terpaksa rahsia kan. Benda ni kita cakap, kita panggil sunat. Tipu sunat. Macam kahwin dua, semua tipu sunat. Okay, lepas pada tu beli apa lagi ayam? Beli ikan besar-besar, ikan yang bagi khasiat tu. Sebab ada juga pergi scan 5D ke 4D 5D. Sebabnya dah buat detail scan dia tak boleh dah. Sebab masa tu baby dah lebih kepada, sebab kita tak tahu pun detail scan tu ada. Kita ingat 5D itu detail scan. Dan lagi satu, rupanya detail scan ni ada minggu dia yang nampakkan bilangan jari baby berapa, buah pinggan dia okey ke tak, hidung dia macam mana, ada berapa mata dia, detail scan lah. Tapi yang dapat buat yang muka tu je. Tapi masa tu
Pergilah doktor cakap okey baby memang mengecil lah. Baby kecil. Lepas tu doktor bagi gambar muka apa semua. Masa tak nampak pun. Masa nak scan Atik ni, nama dia Muhammad Al-Atik. Nama dia Muhammad Al-Atik kan. Masa nak scan Atik dia sangat-sangat tak bagi tunjuk muka dia sampai doktor tekan dia punya perut. Macam tu tak boleh kan. Tapi benda yang dia tunjuk pistol. Itu yang first tunjuk. Kita scan terus nampak pistol. Lepas tu dia banyak menguap. Rupanya dalam perut pun dah menguap. Okey, lepas tu kan beli macam-macam lah. Beli vitamin, Ain beli Shaklee. Even saya try dengar orang cakap Scott Emotion. You guys kena ingat, Scott Emotion memang tak boleh. Kita baru tahu Scott Emotion sebenarnya tak boleh perempuan mengandung. Tapi disebabkan kita nak besarkan dia, kita terpaksa berusaha dengar semua kan. Masa tu pun mujur Ain baca. Ya, tak sesuai untuk ibu mengandung. Tak sesuai untuk ibu mengandung. Memang tengah tak tahulah Allah mungkin kita detikkan untuk baca. Sebab ada kalau terlebih benda tu macam akan ni lah kan. Okey. Lepas tu Ain ni sebenarnya ada GBS. Okey. So bila doktor kata ada GBS, kena beranak awal, kena caesar. So husband pun macam-macam usaha lah, bagi makan tu makan ni, bagi buah, minum vitamin, makan vitamin apa semua. Apa lagi kita saya tak mampu nak beli vitamin yang mahal, buah mahal, tapi saya beli yang biasa-biasa je lah. Tak biasa, beli buah naga, beli apple, beli carrot, apa lagi yang makan. Tapi makan benda-benda yang berkhasiat lah. Memang banyak berkhasiat yang makan. Sayur daripada sayur daripada Ain tak makan sayur, Ain terpaksa untuk makan sayur untuk anak kan. So check up, tiap kali check up ni berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semoga ada keajaiban. Memang selalu gila doa macam tu. Sampai kan tak boleh, Ain dah tak check up dekat KK dah. Nampak? Dia dah bangun. Singa. My boy, Tiger boy. Ain tak boleh check up dekat KK, Ain kena check up dekat Ampang. Sebab sini dekat dengan Ampang kan. And Ain bersalin pun dekat Ampang. So bila check dekat Ampang, jumpa doktor pakar teruslah. First check up tu, doktor kata okey, baby awak memang kecil. Lepas tu boleh pula dia kata, kami baru detect yang awak ada GBS. Sedangkan GBS tu waktu masa tu baby baru nak lekat, Ain dah pergi check dah. Bukan Ain check sebenarnya. Masa tu kan ayah pegang ya. Baby dah bangun. Sayang. Ni Ya. You ni asyik buat video. Orang nak minum susu lah meh. Dah minum dah yang tadi. Bagi ke? Okey. Lepas tu doktor cakap okey. Sebab masa tu masa tu Ain pergi untuk check sebab ada macam coklat lah. Biasa pregnant dia akan ada macam tu kan. Dia ada macam coklat tu. Sebab ingatkan biasa. Memang biasalah benda tu sebab baby baru nak menempel. So bila dia jumpa dengan pakar ni, masa tu dah 8 bulan. Pakar tu cakap, baby ada GBS. Awak dia ada GBS. Masalahnya dah 8 bulan. Dah tak boleh nak buat apa dah sebenarnya. Nak cucuk antibiotik pun cucuk dekat waktu nak bersalin. And kena cucuk kat baby juga, okey? So time tu saya macam dia tak tahu macam mana cakap kena berserah je lah. Tapi berserah, marah semua. Tapi lepas pada tu kita pergi ni pula HUKM lah. HUKM tu untuk check, sebab dia kata caesar kan. So sebab kita tahu kerajaan ni tak tahu sempurna ke tak dia punya bedah tu kan. So pergilah dekat HUKM lah last minute. Memang tak dapat lah last minute. Nangis dah. Takkan nak susu, baru je susu. Lepas tu kan, bila dah check dekat HUKM, macam kek dia pula nampak separuh je. Okay? Bila dah check apa semua, okay. doktor kata okey, alhamdulillah baby ada pembesaran. So kena pergi minggu ke minggu juga. Setiap minggu kena pergi. So nampak perkembangan. Dia jangan baby besar tiba-tiba merundum jatuh. Yang tu memang tak okey lah doktor cakap. Tapi baby Ain ni dia lambat sikit membesar. Disebabkan GBS tu lah. Dia untuk caesar tu sebenarnya sebab doktor nak tengok uri dia nak kesan benda apa sebenarnya. Tapi bila Ain jalani masuk mulut itik tu, korang tahu kan mulut itik tu, macam dah kahwin, macam dah beranak tu, mulut itik tu dia tengok memang ada GBS. So
dari minggu ke minggu, baby pun dah cukup minggu, dah cukup bulan. Doktor ada cakap lah, okay, so bila untuk next check up, kalau jalan dah buka, kita memang kena beranak dah lah. Dia cakap macam tu lah. So masa tu dah due date dia 25 bulan 7, tapi I bersalin 8 bulan 7. So 2 minggu awal. Tak apalah, 2 minggu awal pun kan Saka boleh normal. Sebab memang minta normal. Tak nak scissor foto-foto ni, tak nak. So lepas pada bila check macam biasa, check up macam biasa, tiba-tiba okay. Okay, so bila struggle kan pada anak kecil, berak lah tu. So bila dah check up, lepas tu doktor check jalan, doktor kata alhamdulillah dah 3 cm. Bila dah 3 cm tu, so awak boleh kena bersalin lah, dan awak boleh dah masuk hospital, masuk ward. Masa doktor cakap boleh bersalin tu memang agak okay, so lepas pada tu okay, macam doktor katalah, doktor cakap okay, untuk check up kali ni kalau jalan dah buka kalau jalan dah buka memang boleh beranak secara normal. Masa doktor cakap okay, jalan dah buka 3 cm, alhamdulillah, bersyukur sangat. Sebab rasanya macam bukan mudah untuk buka jalan tu sebenarnya kan, bukan mudah. Okay, dan sebelum cakap tu kita ada pergi jalan ayang kan. Kita ada pergi Sunway Pyramid kot. Tak nak cakap biasa tiba doktor boleh beranak. Tapi memang doktor ada pesan lah untuk next check up, kalau buka jalan memang boleh beranak. So bila dah, mungkin sebab jalan-jalan hari tu kot, so jalan buka lah kan. So bila dah jalan dah buka, masa tu rasa macam happy gila, excited. Dah lah kena masuk seorang-seorang. Kita berita-berita gembira ke berita sedih kita dapat tahu dulu, kita dapat tahu seorang-seorang. So cepat-cepat call husband, call Hafiz. Masa tu ayang dekat kantin kot. Tapi memang ada bagi tahu dia dah, okay, ayang standby lah, sebabnya dah jumpa nak jumpa doktor kan. So bila dah cek jalan tu, pergi toilet ada darah sikit macam biasalah memang. Kena seluk dia memang sakit lah. Memang sakit gila kan. Okay, lepas tu sakit. Lepas tu bila dah apa doktor cakap boleh masuk ward apa semua kan. Dan alhamdulillah lah, baju pun Ain dah settlekan, pack apa semua dah. Tidur. Anak papa ni letak tidur. Okay, lepas tu tapi kita seorang je boleh masuk ward, dan husband boleh hantar dekat Pak Guide je. Time PKP tu memang susah lah. Sebab okay, kita sebagai husband nak tengok bini deliver. Ya, betul. Nak masuk pun susah. Lepas tu nak ni susah. Betul. Even hantar makanan pun kita hanya boleh hantar dekat guard je. Husband Ain ni sampai nak buat test COVID lah, apalah. Sebab kerajaan kan memang tak boleh lah. Lepas tu dia tak buat 300 lebih. Lepas tu juga kan ada cakap pergi SUKM apa semua kan. Macam untuk beranakkan Atik ni, kiranya husband tak nak scissor apa semua, sanggup lah keluarkan duit apa semua. Rasa benda normal kan. Okay, lepas tu bila dah buka rantai, buka gelang apa semua bagi kat husband, nurse tolak kita lah. Nasib baik saya tak jual. Masuk pajak badai, mas ni semua. Dia yang pegang mas tu. Okay, lepas tu bila dah salam-salam lah, salam husband, rasa masa tu macam tak tahu akan ada ke tak kan. Mungkin salam terakhir ke ciuman terakhir, masa tu rasa insaf lah, rasa macam salam lagu kan Suleiman, salam akhir lah. Okay, rasa macam insaf apa semua kan. Rasa macam buat dosa ke apa ke, rasa semua takut lah. Okay, so kena masuk ward. Doktor, nurse tu cakap lah, nurse tu dah beritahu tak payahlah minum air selusuk ke air selusuk ke air apa ke, tak payah nurse nasihatkan. Dan memang tak ada pun untuk ambil air selusuk. Cuma masa tu benda tu sebagai petua je. Kita nak ikut tak nak ikut terpulang pada kita. Nanti Ain ceritakan petua-petua dia macam mana. Ada juga petua yang makan lah. Okay, lepas tu bila dah masuk ward apa semua, tukar baju kan. Lepas tu kena cucuk kat tangan. Kat sebelah ni masa tu tak tahulah nurse praktikal ke apa ke, tak tahu. Tak jumpa darah, cucuk pula yang belah ni. Kita dah nervous dah. Padahal cucuk tangan je, rasa nervous macam nak beranak dah. So bila dah dapat katil lah, dah dapat katil apa semua, dah baring kat katil.
nurse datang dengan doktor pedikal, doktor betul tu datang, doktor yang pakar datang semua. Cek jalan lagi, cek jalan. Yang ni perempuan pula, perempuan ni lagi tak tahulah, memang cek jalan dia kembang-kembangkan macam biasalah. Memang rasa sakit gila, perik gila ya Allah ya Rabbi. Dia kata baru buka 2 cm. Ya Allah, tadi cakap 3 cm dengan doktor lain kan. So berbeza-beza. Masa tu macam down juga lah, kenapa baru 2 cm, dia cakap 3 cm. Lepas tu sakit contraction tu dah rasa juga, dah rasa sikit apa semua kan. Lepas tu dalam petang macam tu, I masuk pagi tau. Dalam petang macam tu, doktor kata okey, kita kena masukkan belon untuk senang nak tengok jalan buka kan. Masuk belon tu dia macam batang panjang plastik. Dekat ujung plastik tu macam ada selaput. Yang tu lah masuk dalam kita punya tu kan. So bila dah masuk, masuk tu tak tahulah pengalaman lain lah. Orang berbeza-beza. Tak adalah sakit sangat nak dibandingkan seluk tangan. Okay, so bila dah masuk kan, so tidur malam sehari kan. Malam tu tidur video call dengan husband, check keluarga apa semua, semoga mudahkan apa semua kan. Saya tak balik tau. Dan husband saya tidur kat surau bawah. Dah lah kena halau, kena apa buat KP kan. Besok bila dah lepas tu doktor katalah seharian lah kiranya malam tu pakai lagi belon kan. So esok tu doktor cakap kalau tak buka lagi jalan kena tunggu 6 jam. Contraction yang malam tadi tu dah rasa sakit kan, tak boleh nak tidur apa semua. So pagi tu macam kurang sikit contraction dia. Tapi lepas pada tu I macam rasa macam cepat-cepat lah beranak, macam tercekik Okay, lepas pada tu I tengok dekat I punya katil. Dekat I punya depan-depan ada 6 lah kan. Semua dah masuk labor room bawa keluar baby, masuk labor room bawa keluar baby. So kita rasa macam excited, rasa macam tak sabar-sabar nak beranak. So masa tu I berjalan. Lepas tu buat squat kan. Jalan itik pun semua. Lepas tu dekat toilet, sebab ada akak sebelah tu, dia baru keluar daripada labor room. So rasa macam alah best ni. Lepas tu akak tu katalah, tak apalah awak pergilah. Awak pergi ni buat pegang dekat toilet tu kan. Lepas tu buat macam squat tu lah. Nak apa, bangun duduk. Lepas tu bila dah I buat. Lepas tu rasa macam nak terkencing kan. So kencing lah. Dah masa nak kencing tu, dalam toilet tu ada orang pula. So sementara tunggu orang tu buat lagi. Buat lagi kan. Perut kecil, ringan. Tak ada ringan mana, tapi kita boleh lagi usaha. Dan rasa mungkin sebab excited kot. So macam tak kisah dah, aku harung je lah kan. So bila dah buat semua tu, so nak kencing kan. Tiba-tiba rasa macam ada benda nak terkeluar. Ingat ke hati tau. Rupanya belon tu cek dah 6 cm. So tiba-tiba masa cek tu doktor praktikal, dia kata 6 cm. Lepas tu nurse bagi baju labor room. Baju labor room warna biru dengan warna pink. Baju white warna pink, pokok-pokok tu. Rasa macam ya Allah, bersyukurnya, sukanya, excitednya. Masa nak salin pakaian masuk labor room tu, bagi tahulah husband nak keluar dah apa semua kan. Kiranya suruh dia tunggu kat depan-depan, dekat depan pintu. Kini ni white pasal labor room. Sebabnya nak salam lagi lah apalah. Lepas tu husband sempat bagi kurma. Ain pun sempat juga minum air zam-zam apa semua. And tapi air zam-zam bagus. Sebab minum dia bagi kita kuat. Zam-zam dengan kurma. Okay, lepas tu Ain rasa macam, Ain rasa lah, tak tahulah, tapi Ain rasa memang bantu. Bila jalan dah buka 3 cm tu, 5 cm tu, I ada amalkan surah Maryam. Banyaklah baca surah Maryam tu. Mungkin dia faktor jugalah, sebab Allah akan bantu kita. Lepas tu bila dah masuk labor room, tahulah family beritahu hasil apa semua dah dekat labor room kan. Kira tinggal nak push je. Okay, lepas tu bila masa dekat labor room tu, cek jalan lagi. Allah Akbar. Masa cek jalan tu macam tak tahulah nak cakap macam mana. I tak nak cerita detail lah benda tu, sebab macam dia tak berapa ni sangat. Cuma memang semua orang tahulah sakit lah benda tu kan. Sakit gila lah. Lepas tu dia doktor tu kata baru 5 cm. Aduh, kita dah give up kan. Dia rasa macam alah 5 cm baru.
Lepas tu dia kata tapi baby dah dekat bawah dah, memang nak keluar dah, memang dekat bawah dah. So dia kata sambil-sambil dia cek jalan apa semua tu kan. Lepas tu dia kata kena pecahkan ketuban. So Ain ni pecahkan ketuban sendiri, bukan secara normal lah. So dia pecahkan ketuban, rasalah mengalir semua tu macam air kencing biasa kan. Lepas tu ada nurse, lepas tu tanyalah nurse macam mana pun semua kan. Dia kata jangan angkat punggung, teran jangan keluarkan suara. Memang ada tahulah yang tu kan, tapi nurse macam bagi semangat lagi lah. Lepas tu nurse kata jangan push waktu jangan push waktu tak sakit, push waktu sakit. Okey. Saya ingat masa perempuan-perempuan yang nak beranak ni, biasa bukan kerajaan pula, ingat hospital kerajaan akan buat macam satu course macam course cara ajar kita macam mana kita nak teran lah, macam mana kita nak control. Tapi rupanya benda tu last minute. Time nak beranak tu baru dia ajar. Yang tu sebenarnya kita dengar-dengar pada orang lah. Ada juga belajar saja-saja. Maksudnya sebelum beranak tu ada je buat macam cara nak push tu. Tapi alhamdulillah lah kan. Tapi tak adalah buat sangat pun. Sebab rasa macam benda ni tak akan terjadi kalau benda tu tak terkeluar lagi. Macam tu. So bila dah ngantuk sebenarnya ni. Lepas tu bila dah Ain okey, lepas tu ada tanya doktor lah. Ada nurse tanya, nurse cakap okey kena bagi ubat tahan sakit, nak epidural ataupun yang biasa. So I macam terfikir epidural ni macam pernah dengar. Cucuk kat pinggang kan. Betul tak? I memang sensitif dengan pinggang, sebab pinggang sakit. Tapi alhamdulillah waktu pregnant nanti pinggang tak ada masalah apa-apa. So bila dah tapi kita tak tahulah sebab kita baru anak pertama. Tapi kita dengar orang cakap epidural memang tak tahu elok tak elok. Tapi dia ada efek waktu tua. Dia akan sakit pinggang masa kita umur dah tua lah. So better yang apa biasa tu? Yang biasa ni dia cocok kat bongkong. Tak tahulah apa nama dia, tapi yang tahunya biasa je lah. Lepas tu bila dia cocok ubat tahan sakit tu, rasa macam ya Allah, dunia ni macam kita yang punya. Rasa macam tak nak beranak pun ada. Sebabnya ubat tu dia bagi kita lali tau. Memang rasa ngantuk sangat-sangat. Tapi dengar jantung baby semua kan pakai mesin kan. Dengar duduk dan jantung Ain pun berdegup laju. Dia macam bagi relax. Tapi kita sedar, okay. So bila lepas pada berapa minit dah, tapi lama jugalah, rasa macam ngantuk jugalah. Mungkin dia nak bagi kita bertenaga kan. Tiba-tiba dia cocok kat buntut tu. Ain tak tahu yang tu adalah bukan. Dia ada cocok dekat tangan, induce. Mula okey, sebelum tu Ain kan ada GPS. So nurse akan masukkan antibiotik. Masa dekat dalam ward sebelum beranak nanti pun dia ada bagi antibiotik setiap jam-jam dia. So untuk last tu, untuk bersalin, okey. Untuk bersalin tu dia ada masukkan dekat tangan lah antibiotik. Lepas tu dia masukkan buat tahan sakit tu. Ubat induce tu. Dia tak cakap yang tu induce. Lepas pada 2-3 minit macam tu, I rasa macam sakit gila. Rasa macam nak berak, sembelit yang nak tak keluar sangat. So kita tak tahu yang rupanya tu beranak. Okay. Dengan tak ada doktornya, dengan tak ada nurse yang tak tahu tu beranak. Dah lah secara ingat paksa ingat berak ke apa benda kan. Lepas tu bila dah rasa sakit tu, panggil lah nurse, doktor, sampai terketar suara kan. Tapi tak ada orang. Lepas tu dengar nurse cakap okey kalau sakit ngiring ke kiri. Lepas tu mengiringlah ke kiri. Lepas tu tak boleh. Tiap kali mengiring ke kiri tu lagi rasa sakit yang sampai nak terangkat dekat punggung tu kan. Lepas tu betul kan. Lepas tu nurse kata okey kalau sakit tahan punggung macam tu. Sambil pergi kiri, mengiring ke kiri, pegang tahan punggung. And rasa macam ada sesuatu nak keluar. Rasa macam sembelit yang korang nak berak, tapi sejuta kali lah rasa dia tu. Lepas tu rasa macam nurse ada benda keluar kan. Betul doktor semua. Kalau ada masalah sembelit tu cucuk epidural. Doktor semua masuk. Lepas tu dia cek okey dah nak keluar kan. So bila betul kan, I rasa macam I push waktu I betulkan badan, tegakkan badan macam tu kan. Baring betul-betul. Doktor semua macam kangkang je biasalah. Kangkang apa semua, and then push sekali. Tapi rasa terketar-ketar lah suara tu. Lepas tu push kali kedua, doktor ada cakap okey dah nampak kepala, saya bagi awak pegang kepala. Sebab dia orang kan akan psycho kita kan, untuk kita lagi push kan. So bila kali kedua tu I tak sempat pun nak pegang kepala dia. I rasa macam dah keluar sangat dah, sampai terketar-ketar suara ni. Push untuk kali ketiga, alhamdulillah keluarlah Muhammad Al-Atiq bin Muhammad Al-Hafiz.
So bila Atik pun dah keluar, alhamdulillah bila Atik dah keluar, ingatkan sakit beranak tu je, rupanya diorang akan push kita punya ni untuk keluarkan darah beku apa semua. And kena jahit. Walaupun dia bius, tapi I nampak juga dia jahit. Sakit jahit tu pula. Dia sakit beranak, sakit yang push tu, sakit jahit tu. Tapi rezeki lah dapat 3 kali push je kan. Sebab Atik pun kecil kan. So bila letak atas dada tu rasa macam, ya Allah bestnya. Rasa macam nak beranak lagi, beranak lagi dan lagi. So rasa macam best gila lah sebab nampak dia dah kan. Lepas tu bila baby kat atas dada, korang tahu sesuatu tak? Ain sempat tangkap gambar dan nurse marah. Nurse ke bidan kan tak tahu lah. Dia cakap, ni aku tak suka ni. Dia lihat gambar tu sekarang. Lepas tu kan Ain tu dah buat macam sakit-sakit kan. Memang sakit. Lepas tu Ain terus buat lagi sakit kan. So waktu dia tengah jahit semua tu, sempatlah message dengan husband, message dengan family, kata dah siap beranak apa semua. Sebab kita tak nak rasa sakit tu sangat tau. So ada juga kekuatan Ain untuk mindful. Bukan mindful lama pun, just sebab kita dah siap, dah beranak, dah bersalin. Alhamdulillah, sangat-sangat Allah mudahkan. So yang ni berbalik kepada GBS tu tadi. Okay, GBS ni adalah apa yang Ain tahulah, dia keputihan. Memang Ain ada keputihan, tapi tak sangka pula yang keputihan GBS macam tu, sampai ada penyakit GBS tu. So GBS ni dia tak silap Ain, dia tak ada apa-apa yang boleh ubatkan, melainkan ambil antibiotik. Ain kena ambil antibiotik, and baby pun kena ambil antibiotik. So kalau mana-mana yang ada macam keputihan berlebihan tu, rasa macam nak check GBS, check je awal-awal. Masalahnya Ain ni bukan salah Ain. Ain dah check, tapi hospital kerajaan tu, hospital baru bagi tahu yang Ain ada GBS. Tak salahkan dia orang pun, tapi yelah, mungkin di sebalik ada GBS tu, di sebalik kesedihan ada kegembiraan. Ain dapat bersalin dengan secara normal dan mudahlah, Allah mudahkan. Okay, so bila Ain dah keluar white, baby kena tahan 5 hari sebab nak cucuk GBS. Dah cucuk antibiotik 5 kali, masuk buat 5 hari. Masa tu memang tension, tekanan, rasa nak meroyan pun ada. Awal-awal sebab baby kecil, dengan Ain tak keluar susu lagi masa tu. Memang rasa sedih gila tengok orang bagi susu. Akak tu boleh lah bagi susu, dah 4 orang anak dia. Masa anak kelima memang keluarlah susu. Memang menangis dan menangis je. Lepas tu hari ketiga Atik kena kuning. Patutnya lagi 2 hari lagi nak keluar. Lepas tu dia kena pula duduk bawah lampu. Dah ada saiz kecil, kena duduk bawah lampu. Lepas tu kena tertenggungkan dia. Kita ibu mana yang tengok sampai hati. And masa tu juga Ain dah bengkak susu. Pada hari keempat tu Ain dah bengkak susu kan. Lepas tu rasa macam malam tu pula malam yang Ain kena tidur dengan dia. Dia kena pakai lampu kan. Ain macam tak nak, sebab Ain tak mampu nak tengok dia macam tu. Sebab ni kalau kita angkat-angkat, baby lagi susah untuk turun kuning. So Ain rasa, Ain cakap dengan suami, tak apalah Ain balik lah, Ain kena balik. Sebab ni untuk Ain punya emosi dan Ain punya kesihatan. Sebab masa tu nak demam dah bengkak susu apa semua kan. Lepas tu Atik pun masuk hospital, masuk ward pun sampai 5 hari je. 2 hari tu kuning. So kita orang selamatkan kuning dia ataupun buang kuning dia, bukan melalui lampu sepenuhnya lah. Sebab lampu tu bahaya sebenarnya. Tak kisah kulit dia tu, memang bukanlah tak kisah, tapi kulit dia akan berubah warna lah kan. Dan satu, kalau kena cahaya tu tak apa elok lah, kecil-kecil dah kena kan. So bila dah berpantang apa semua, kepada papa-papa tubi, kepada semua ayah, jagalah emosi wifi korang, isteri korang tu. Sebab masa tu memang perangai pun memang akan berubah. Ain pun perasan perangai Ain berubah. Kadang tu rasa macam suami tak sayangkan kita, kadang tu rasa macam kita macam tak boleh nak sayangkan suami dah. Faham tak? Tapi kita cuba untuk sayang suami balik apa semua. Kadang tu masa baru-baru kan, so rasa macam ni bukan punca dan bukan sebab. Sebab dalam lama macam ni rasa macam alah boleh je sayang-sayang suami tu macam biasa kan. Lain anak pula Ain dengan husband ni bercinta lepas kahwin, betul ada anak. Dia lagi best lah. So bukannya orang kata
tak boleh nak bercinta dah bila ada anak. Memang rasa husband pun cakap dah, kita dah tak macam dulu, dah tak boleh nak gurau. Ain pun gurau sikit pun Ain dah tak boleh. Macam tak tahu sensitif apa benda. Tapi kadang-kadang boleh je, cuma ada waktu-waktu dia. Macam tu lah. Okay. So walaupun baby lahir 1.95, tapi baby alhamdulillah sihat. Semua fizikal dia semua normal. Dan dia bertenaga. Walaupun dia nak masuk 2 bulan baru, dia punya kepala tu dah angkat-angkat macam tu. And kaki dia kuat tau. Alhamdulillah, I doakan anak I ni sentiasa lah sihat. Nah, korang doakan sekali. So kepada mami-mami tubi yang ada GBS, yang ada penyakit-penyakit lain, air ketuban tak cukup ke, kena beranak awal ke, apa ke kan, ada baby besar sampai kena caesar, jangan negatif, jangan down, jangan emosi. Just relax, sabar, mesti ada jalan dia. So, I nak bagi tahu sikit tips-tips masa bersalin ataupun untuk kita bersalin. Yang pertama, korang janganlah tinggal baca Al-Quran, zikir pun semua daripada pregnant. Amalkan juga minum air kelapa, minum minyak kelapa. Macam I tak boleh minyak kelapa, tapi ada akak tu bagi I kapsul minyak. Masa tu dah nak beranak lah, dia bagi. Kak Syuhada nama dia. Thank you kalau akak tu tengok. So korang jangan touch tension. I ada satu tips lah. Upah cakap masa mandi basahkan rambut, minum air hujung-hujung rambut tu. Masa tu niat lah, kita bukannya nak syirik, nak khurafat, nak merepek ke apa benda, tapi ni mungkin orang kata je lah cara macam tu. Sebab I rasa, sebab upah I anak dia 7 orang, dan dia kata alhamdulillah mudah semuanya. So I try minum hujung-hujung rambut tu, kita isap sikit-sikit sambil tu niat, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan aku bersalin seperti air yang mengalir daripada rambut ni. Sambil tu selawat macam tu lah. So I amalkan daripada mula mengandung sampai dah nak beranak. So I rasa tak ada apa-apa dah kot. Cuma korang jangan down lah. Tapi lagi satu, waktu berpantang, tak perlulah nak dengar orang cakap Twinnie apa semua, main phone ke apa ke, tak payahlah. And kepada orang-orang yang nak tanya ibu-ibu yang dah menganak ni, contohlah dia buat update status ke apa ke, janganlah tanya, dah beranak ke? Kita dah cakap kita dah beranak. Okay, so kena common sense, kena faham situasi tu. Baru I tahu kenapa orang yang dia baca, ada seorang perempuan ni, dia share, dia kata dia nangis sebabnya waktu dia beranak tu, orang bagi tahu dia makan pantang, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Dia nangis sebab dia suka minum kopi. Tapi minum kopi boleh sebenarnya waktu bersalin. Okay, lepas tu dia nangis. Baru yang faham lah, bila uri dah keluar, kita rasa lain tau. Kita punya sensitif tu lagi kuat. Okay, lepas tu masa Ain beranak, masa Ain berpantang, kenalah juga dengan opah. Masa tu opah tanya, masa tu Ain dekat sini, Ain tak berpantang kat sana lagi, mak mentua jaga dulu kat sini. Ain makan 5 sangkis dengan anggur hitam. Betul opah marah sebab anggur hitam tu tak boleh sebab sejuk. Sangkis tu boleh sebab untuk kita punya luka. Lepas tu nangis lah juga, gaduh lah juga rasanya sebab Ain terus tutup call kesian opah. So pada ibu-ibu mengandung ataupun ibu orang-orang yang ni, janganlah sensitif kan ibu-ibu yang tengah pantang. Janganlah cakap berapa berat baby, tiba-tiba nak tanya. Macam Ain ada kes baby berat ni, baby kurang berat, tak rasa macam tension, tahu tak? And suami ke siapa-siapa ke, tak payahlah kena lagi bagi semangat kat isteri. Kalau isteri tu susu cair ke, susu kurang ke, kena lagi bagi motivasi kat dia, kena lagi bagi semangat kat dia. Kalau dia lagi down, susu lagi tak keluar. Okay, so tu je kot. Yang mana lagi satu, banyakkan berjalan, banyakkan buat cangkung-cangkung semua tu, InsyaAllah dimudahkan. Apa lagi I nak cakap? Minum air kelapa untuk ni tau, baik untuk ketuban, air ketuban, dan juga baby lahir tak berlemak. Comel cantik ni tidur. And lagi satu, buah naga untuk tambahkan korang punya HB. Kalau HB korang low, alhamdulillah I punya HB tak pernah low. And lagi satu, apa lagi? Makan delima. Buah delima tu pun bagus juga untuk zinc kita.
Okay, so tu saja. Thank you guys. Nanti I buat video untuk unboxing hadiah-hadiah. Thank you mana yang support Ain, okay? Bye.